pada malam besok yang akan disampaikan oleh pimpinan yang pertama yaitu Ustaz Abu Zain bin Ayyub, Ketua Ulama, Ketua Urusan Ulama Kota Senang, dan juga Ketua Ulama Amir Syahrizal, dan akan dimoderator oleh Imam Muda Aslam InsyaAllah pada malam besok perdana. Dan pada hari akhir bulan 31 hari bulan saya menjemput semua yang ada ke sini untuk kita sama-sama itu dengan mulut dan juga walimah selang-selang di belakang kita yang kawin yang akan buat kawin insyaAllah. Dan pada setelah malamnya kita akan buat majlis untuk pasukan penutup insyaAllah yang akan disempurnakan oleh Al-Quran Syura'am Al-Quran hanya Syekh Yasin akan bersama para akhirnya untuk dan bersama juga para makhluk yang menghormat Ustaz Haji Ahmad Yahya Komisi Anwar Sekolah Agama Malaysia, dan akan bersama para makhluk juga Tuan Guru Haji Mahjab Hafiz, iaitu Ketua Dewan Ulama Malaysia. Begitu juga akan bersama para makhluk itu Fadil Ustaz Syekh Fauzi Yusuf seluruh Daya Pelakuan, dan bersama juga para makhluk insyaAllah Ustaz Ahmad Nurdin Nandu pada tahun yang akan diawal. InsyaAllah para malam itu akan dihadiri oleh 5 orang para malam itu yang akan disempurnakan oleh Al-Mursyid Al-Am Al-Guru Haji Syekh Yasin, dan para juga sebagaimana anak-anak baru yang merupakan ibu semua yang berdoakan para insyaAllah silakan untuk meneruskan kajian kita pada malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-shawab. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumina fid dharain amin. Tatmimul faidah. Ini kesempurnaan faedah yang bergantung dengan raja. Kitab yang kita baca telah lalu ni dan lepas Maghridah tu berkaitan dengan ibadat sembahyang. Di akhir kitabnya dia ada tulis. Saya tahu ada tulis dia berhubung kait dengan pemerintah dan pemimpin. Apa sebab tu wallahu alam. Mengikut setengah guru mengatakan oleh sebab yang satu sebab yang saya nak tuliskan risalah Munyatul Musalli ini adalah permintaan daripada satu orang raja negara Melayu masa dulu. Bila selesai daripada tulis bab solat, lalu diteruskan sedikit tentang bab raja yang adil dan raja yang zalim. Itu zaman Syadaq lagi 200 tahun yang lepas. Dan barang yang bergantung dengan dia, dengan raja. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqiru sultana wa ajilluhu fa innahu izzullah wa zilluhu fil ardi idza kana adlan. Meliakan oleh kamu akan sultan. So kita sebagai rakyat membesarkan raja dan pemimpin dan sultan, dan besarkan kamu akan dia akan sultan, maka bahwasanya ia ketinggian Allah dan bayang-bayangnya di dalam bumi. Pemimpin dan sultan itu adalah dimenempatikan seperti bayang Allah di muka bumi. Pada pihaknya yang pegang amanah daripada Allah Ta'ala.
Tetapi wajib kita kena turut sultan dan juga memuliakan sultan itu apabila adil. Hari ini susah kita nak cari pemimpin dan sultan yang adil. Akhir zaman susah sangat. Kita tak ada masuk hal politik ke apa ni, baca kita sedau ya. Nah, tak ada bergaduh siapa-siapa. Baca Muniatul Musalli, lepas tu baca di belakang Tatmimul Faidah tentang bab pemimpin sikit. Jadi kalau kita tilik ke dunia di hari ini, kita nak cari sebagai pemimpin dan juga raja ataupun imam, maka sudah tak ada lah. Habis dah di hari ini, habis. Tak ada lah. Bila tak ada, kita sebagai rakyat biasa ni tak mesti kita nak membesarkan raja. Tak hormat pun tak apa dah. Pasal tidak adanya seorang pemimpin yang adil. Ada yang zalim banyak hari ni. Rakyat yang jadi mangsa, pemimpin, cara pemimpin kita yang tepat nyanyo. Tepat nyanyo. Kalau kita tilik pada sejarah zaman pemimpin yang adil, Umar ibn Abdul Aziz, khalifah yang kelima, kemudian daripada Khulafaul Arba'ah. Itu satu raja yang paling adil, satu raja yang paling alim, semua meliputi dia semua. Yang bijaksana, yang alim, fuqaha dan muhaddisin lagi. Pemimpin lagi. Cukup lengkap lah. Cukup lengkap. Selepas daripada pemimpin Umar bin Aziz, tak ada lah apa-apa itu. Tak ada lah. Nak adil seperti dan alim seperti khalifah yang kelima selepas pada Khulafa ar-Rasyidin yang arba'ah, yang 4 orang. Dan daripada Umar radhiyallahu anhu, kataku bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabarkan daku ya Rasulullah daripada ini sultan yang hebatlah segala manusia. Rendah baginya segala tubuh manusia. Apa ia? Ini Sayyidina Umar, dia pernah tanya Rasulullah, apakah hukum seorang sultan yang hebat oleh segala manusia semua tunduk rendah dia belaka, yang taat, yang patuh kepadanya? Rasulullah bersabdanya, iaitulah bayang-bayang Allah di muka bumi, menempati seperti bayang Allah sebagai khalifatullah di muka bumi, gantian Allah, itu bayang Allah. Maka apabila baik ia, maka baginya pahala, dan atas segala kamu syukur. Dan apabila jahat raja tadi, maka dosa atasnya dan atas kamu sabar. Itu salah satu perkataan yang disebutkan oleh Umar yang dia tanya Rasulullah tadi. Dan daripada Nabi SAW, sesiapa yang memeliharakan rakyat, sesiapa tu dia khitab kepada pemimpin. Pasal pemimpin mesti kena memeliharakan rakyat. Dan tiada dipeliharakan dengan amanah. Ini penuh suti dunia dah hari ini. Dan nasihat daripada belakangnya. Nescaya memicik atasnya rahmat Allah Ta'ala yang luas bagi tiap-tiap sewaktu. Semua rahmat Allah Ta'ala itu akan jadi spek untuk kita segala-galanya. Sebab dia tidak peduli dan dia tidak peliharakan amanah Allah, padahal dia sebagai yang bertanggungjawab. Kata Malik bin Dinar, aku dapat setengah yang diturun daripada langit firman Allah Ta'ala. Aku raja bagi segala raja-raja. Riwayat Malik di bawah kita ada ta'liq akan satu tu. Anallah la ilaha illa ana malikul muluki. Itulah faham Arab dia. Ada sebut warid pada hadis Mu'jam al-Awsat bagi Imam At-Tabarani, ada itu. Aku adalah raja bagi segala raja-raja.
Semua raja-raja dunia, akulah yang maha besar daripada segala raja yang lain. Hati segala raja pada tanganku, ku tu Allah. Tangan bukan tangan makna zahir, makna pada kekuasaanku. Maka barang siapa taat akan daku, aku jadikan mereka itu atasnya rahmat. Dan barang siapa maksiat darahku kepada aku jadikan mereka itu atasnya seksa aku akhirat esok. Dunia pun seksa juga. Maka jangan membimbangkan kamu lidah kamu, jangan memaki-maki raja, tapi raja hak adil. Dan tetapi taubat kamu kepada Allah bahawa dilembutkan hati mereka itu atas kamu. Perkataan Malik bin Dinar itu juga dinakalkan dalam kitab Mustatraf fi kulli fannin mustazraf. Di bawah ada ta'liq situ. Dan segia bagi raja-raja mengingatkan diri dia sendiri. Setara mana terhadap rakyat sebagai dia itu pemimpin amanah daripada Allah, dia kena menghisapkan diri dia sendiri dan mengira-ngirakan ayat Quran. Mana ayat mana? Iaitulah firman Allah, Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadhilluna an sabilillah. Sebagai seorang raja ni dia kena baca wiacak sikit ayat ni. Ayat dan maksud ayat dah, bukan baca saja. Hei Daud tu Nabi Allah Daud alaihi salam. Bahawasa kami jadikan dikau khalifah di muka bumi. Hukumkan oleh kamu antara manusia dengan hukum yang sebenar. Tu Allah kita kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan jangan mengikut kitab tu ada jatuh tu buh kalimah jangan selagi tulis tambahlah. Bukan dan mengikut saja. Jadi tak betul. Dan jangan mengikut hawa nafsu. Ni yang Allah Taala kita Nabi Daud alaihi salam. Maka jadi sesat engkau daripada jalan Allah. Bila engkau turutkan jalan hawa nafsu, membawakan engkau sesat. Allah Ta'ala dah pesan Nabi Daud alaihissalam, mung sebagai khalifah aku di muka bumi, mung mesti berhukum antara manusia dengan hukum yang sebenarnya. Ya beringat si ada. Dan setengah daripada barang yang mengikut hawa nafsu itu, iaitu bahawasanya jika hadir dua orang yang berbantah-bantah ataupun dua orang yang berkelahi pada hadapannya, maka berkandak pada hatinya yang benar itu bagi orang yang dikasihinya tertentu. Ini satu masalah juga ni. Kita pun seorang pemimpin, bila jatuh perkelahian di antara dua orang menghadapkan kepada pemimpin, yang mana pemimpin tu kena ataupun sahabatnya, maka hak tu benar hukumnya. Dia panggil tu hawa nafsu lah. Dia katanya satu orang ni balah masalah dan kelahi dan bergaduh, dijumpa satu pemimpin, padahal satu orang ni ya baik dengan pemimpin, maka yang kenanya hak seorang lagi untuk pak kena, padahal hukum dengan tidak adil. Itu termasuk katanya mengikutkan hawa nafsu, dia panggil hawa nafsu. Dan kerana ini sebab ditanggalkan kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Sebab apa ni? Sebab hukumkan dengan yang dia kasih tadi. Tak ada turut hukum yang adil. Dan yang demikian itu bahawasanya beberapa manusia daripada ahli Jaradah. Jaradah itu nama negeri dah. yakni isi negeri istrinya Nabi Sulaiman yang bernama Jaradah. Bukan isteri nama Jaradah, nama tempat dia. Tempat yang dilahirkan isteri bagi Nabi Sulaiman. Maka adalah ia terlebih kasih perempuan kepadanya, isteri dia tadi. Yang paling kasih kepada Nabi Sulaiman alaihissalam.
Berhukum mereka itu kepada Nabi Sulaiman serta orang lain. Maka kasih, kita tu pergi sikit bubuh alih satu. Maka kasih bahawa dimenang bagi isi negeri Jaradah sebenarnya. Jadi hukum tu pisah. Nak benar juga sebelah balik isi negeri Jaradah. Maka menghukumkan bagi mereka itu, jadi benar sebelah negeri Jaradah, maka dibalakan dia dengan ditanggalkan kerajaannya. Itu harus disebutkan di bawah tu hak terjemah daripada kitab Mustatraf fi kulli fannin mustazraf karangan bagi Iman Al-Abhasi, ulama Qurun yang ke-7 tak silap. Lama ni. Dan kata Ma'qil bin Yasar, aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada seseorang hamba yang diberi memeliharakan rakyatnya tidak memberi nasihat akan rakyatnya. Allah Ta'ala bagi amanah dia sebagai jadi pemimpin dan dia tidak jaga rakyatnya dan dia tak beri nasihat jalan yang baik kepada rakyat, tiada mencium ia akan bau syurga. Hari ini jangan dikatakan pemimpin nasihat rakyat. Rakyat nasihat pemimpin di sebalik dah panggil dah. Jauh sangat lagi itu dia panggil. Dari riwayat daripada hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memerintahkan pekerjaan muslimin sesuatu kemudian tidak diberikan mereka itu nasihat. Nasihat dia panggil tunjuk jalan baik, nasihat. Kalau kita takrif dalam kitab Arabnya, iradatul khair lil ghairi. Itu takrif bagi nasihat. Nasihat tu takrif dia. Iradatul khairi, menghendakkan kebaikan, lil ghairi, untuk orang lain. Itu nasihat. Dia panggil nasihat. Seperti ia nasihat kepada isi rumahnya, maka ia mesti tempatnya di dalam neraka. Jadi ikatan di antara sebagai pemimpin dan ketua dengan rakyat ni dia rapat sangat. Cepat tak betul, kena memperbetulkan, mesti dinasihatkan. Dari riwayat daripada Abdul Rahman bin Samurah, katanya sabda Nabi SAW, jangan kamu pitak jadi wali memerintahkan manusia. Maka bahwasanya jika diberikan dia bagi engkau dengan tiada meminta, ditolong Allah akan dikau atasnya. Dan jika diberikan dia dengan meminta, diserahkan dikau kepadanya. Faham tak ibarat yang dia sebut? Dia katanya kita ni jangan sama sekali kita minta untuk nak jadi sebagai pemimpin. Kalau orang ramai latih kita supaya jadi pemimpin, insya-Allah Allah bersama kita, Allah tolong kita. Tapi kalau kita betul-betul pemimpin tak suka, mana rakyat tak suka kita, tapi kita ni kacau nak jadi juga pemimpin. Rupa cara lagu mana dia pisah kita. Dengan risuah duit dan sebagainya, maka itu terpulang kepada dia sendiri. Allah tidak sekali dengan dia. Itu bahaya dia panggil. Abang kalau kita kata nak jadi ni, Tuhan serah kita lah dah nak sangatlah membuat sendiri. Tapi kalau kita tak nak, semua pakat suka belaka, itu kita terima saja. InsyaAllah Tuhan dah. Tuhan sekali dengan kita dah. Itu riwayat hak Nabi sebut tu, hadis tu. Hak Nabi ada sebut situ. Hadis di bawah ada sebut tu. Hadis tu pula riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Ada di bawah tu. Nota kaki yang kedua ada sebut di bawah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tas'alil imarata wa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa iza halafta 'ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khairun wa kaffir an yaminika. Hadis dia tu panjang lagi. Cuma atas tu dia ambil siapa dia kata wukil ta ilaiha. Hadis tu riwayat Imam Bukhari. Maknanya susah juga hari ni dah. Tapi kalau lah kita katanya
sama-sama molek belako lah, sama-sama molek belako. Ataupun kalau yang satu lagi tu gulawai kita tu yang tak molek ataupun yang tak betul dengan syariat, hak tu kita kena lawai terus dah tu. Tak dah tu. Ni masalah sama-sama molek belako. Orang tu pun nak juga, kita tak nak. Dia pun nak berjalan hak molek, tapi kita tak nak jadi yang sebagai yang bertanggungjawab ataupun pemimpin. Maka kalau pilih kita jadi juga, insya-Allah Tuhan berserta dengan kita. Kelebihan raja yang adil. Adapun kelebihan raja yang adil. Ketahui olehmu bahawasanya adil Malik tu raja lah, mewajibkan kita kasih akan dia. Ini mestilah. Bila raja bersifat dengan adil, maka kita sebagai rakyat biasa pun kita kasih kepada raja. Dan zalim raja mewajibkan cerai daripadanya. Kita pun asinglah, kita tak turut dan kita benci kepada raja. Dan afdal zaman itu zaman raja adil. Sabda Nabi SAW bahwasanya amal imam adil pada rakyatnya sehari terlebih afdal daripada amal orang yang adil pada ahlinya 100 tahun. Pemimpin bila dia adil terhadap rakyat satu hari, nasbah lebih dianya daripada seorang yang adil terhadap ahlinya 100 tahun lagi. Itu besar, itu besar sangat. Hadis itu ada takrib di bawah, riwayat dari kitab Bughatul Ba'is dan juga kitab-kitab karangan bagi Ahmad bin Abi Bakar Ismail Al-Busairi. Tapi hadis itu dhaif itu di bawah dah. Dan lagi sabda Nabi SAW, adil imam sesaat. Satu ketika imam tu adil, terlebih kebajikan daripada ibadat 60 tahun lagi. Najak katanya mesti kena bersifat dengan adil. Tapi di sebalik kalau zalim atau berat sikit. Dan lagi doa imam yang adil tiada ditolakkan. Ada satu hadis yang Nabi sebut 7 golongan yang akan duduk di bawah naungan Ar-Rasul Rahman di akhirat esok. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillin yauma la zilla illa zilluh. Hadis tu. Maka di antara 7 golongan tu al-imamul adilu, satu golongan tu yang termasuk di bawah naungan arah Allah di akhirat esok. Ada salah satu. Dan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya berkata ia bagi Ka'ab, khabarkan olehmu daripada syurga Jannatu Adnin. Maka berkata ia Ka'ab, hei Amirul Mukminin, tiada duduk padanya melainkan Nabi dan Siddiq dan Syahid ataupun imam yang adil. Itu tempat dia duduk akhirat esok. Tempat yang Allah Ta'ala cadangkan untuk imam yang adil adalah Jannatu Adnin. Situ tinggi tempat dia tu. Tempat dia panggil sekali Nabi-Nabi pun duduk situ. Kata Umar, tiada aku Nabi. Umar kata, saya bukan Nabi. Dan soalnya aku benar akan Rasulullah. Aku percaya akan Rasulullah. Aku beriman Rasulullah. Dan tiada aku imam yang adil. Setara Sayyidina Umar, dia tak mengaku kata dia tu adil. Subhanallah. Tawan tok rendah diri dia. Umar, khalifah yang kedua selepas Abu Bakar. Dan bahwasanya aku harap bahawa tiada aku zalim. Jadi tangga tu ya. Aku tak mengaku kata aku ni imam yang adil, tapi mudah-mudahan aku tidak termasuk kata aku ni yang menzalimkan rakyat. Tangga tu dia duduk. Dan ada pun syahid, maka di mana bagiku dengan dia? Aku tak nak mati syahid tadi. Sayyidina Umar kata. Habis kata. Kata Hasan, yakni Hasan Basri. Hasan tu Hasan Basri. Maka jadi akan dia Allah Ta'ala Siddiq. Allah Ta'ala jadikan Sayyidina Umar tu Siddiq, orang yang sangat benar ke Rasulullah. Dan syahid, akhirnya Sayyidina Umar pun mati syahid juga. Sayyidina Umar.
yang menghukumkan dengan adil pula Sayyidina Umar. Bertanya Iskandar akan hukama ahli Babil. Satu tepatlah. Iskandar ni orang lama ni. Ada latar belakang di bawah ketiga tu kan. Nota kaki dia tu. Iskandar bin Qaisar al-Makduni. Sebesar-besar raja di bumi Babil. Bahkan di seluruh dunia. Raja Rom. Antara dilahirkan Nabi Isa bin Maryam dan antara Iskandar 303 tahun. Celah-celah tu. Kata Al-Ma'mun, 3 orang raja yang terbesar di dunia. Satunya Iskandar, yang kedua Az-Dashir dan Abu Muslim Al-Khurasani. Itu pendapat bagi kata Al-Ma'mun. Cuba kita buka dalam kitab Sirah Al-A'lam dan Tarikh Tabari dan Sirah A'lamin Nubala. Apa yang terlebih baik pada kamu, berani ataupun adil? Mana baik dua tu? Berani dengan adil ni mana baik? Jawab mereka itu, apabila dipakainya akan kami adil, terkaya daripada berani. Bila bersifat dengan adil, dia tak berhajat kepada berani. Itu jawab dia. Telah memberi surat setengah daripada ummal. Ummal tu kena tamu alih satu. Ummal pekerja, orang kerja. Telah memberi surat setengah daripada Umar bin Abdul Aziz yang kita sebut tadi kan, pemimpin yang adil, raja yang adil. Dia beranak di Madinah pada tahun 61 dan dilantikkan sebagai khalifah daripada Sulaiman bin Marwan pada tahun 99 Hijrah. Dia wafat pada tahun 101 Hijrah di nama satu tempat yang bernama Dirus Sam'an di Syria. Dia ni salah satu seorang yang melarangkan dari maki kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Salah satu seorang yang melarangkan daripada maki Sayyidina Ali, sebab ada semasa tu mereka yang maki Sayyidina Ali. Bapak Yazid mengadu-ngadu kepadanya daripada binasa negeri. Orang mengadu kepada Sayyidina Umar bin Aziz bahawasanya penduduk negeri itu sudah binasa, dan memohon akan dia harta supaya dibaikikan dia untuk nak islah, untuk nak perdamaian di antara mereka tadi. Maka dibalasnya oleh Umar Abdul Aziz akan suratnya, surat Halim Mahatagi tu. Adapun surat kamu telah aku faham, maka apabila engkau bacakan suratku, maka baikkan olehmu akan negeri kamu dengan adil. Ya dipecah belah habis dah, bala-bala peturung. Lalu tu hantar surat kepada pemimpin Umar bin Aziz supaya mintakan harta bantuan untuk nak mengislahkan ahli. Maka surat jawapan daripada Umar bin Aziznya iaitulah bahawa kamu membaikkan ahli negeri dengan adil. Jadi ada semula tak apa. Dan akan bersihkan dia daripada segala zalim. Maka bahawasanya ialah membaiki negeri kamu. Wassalam. Tulis surat dia. Itu tulis surat dia. Maka terjemah itu ada terjemah bahasa Arab di bawah. Janakan pada kita Al-Mustatraf jilid pertama 1/3. Itu tempat dia ambil. Dan kata Kisra, tiada kerajaan melainkan dengan tenteranya, dan tiada tentera melainkan dengan harta. Ini betul yang dia kata. Nak ada satu bentuk kerajaan negara, mesti ada tentera. Nak adanya tentera, mesti dengan harta duit pitih. Dan tiada harta melainkan dengan negeri, pendapatan hasilan negeri. Dan tiada negeri melainkan dengan rakyat. Dan tiada rakyat, yakni yang memeliharakan, melainkan dengan adil. Itu betul yang dia kata dah. Betul yang dia kata. Dan kata Suraij ibni Ubaidin, tiada daripada Bani Israel seseorang raja melainkan ada sertanya seorang laki-laki yang satu bicaranya yang halim. Jadi sebagai penasihat lah. Raja di zaman Bani Israel ini dia ada satu penasihat dia. Apabila dilihatnya marah,
disurat pada kertas, dan tiap-tiap kertas katanya irhamil muslimin wa khaffil mauta wazkuril akhirah. Penasihat yang nanti beringat belah-belah dah. Bila raja tu marah, maka penasihatlah tulis satu kertas surat, irhamil muslimin, kasihan olehmu akan orang muslimin, dan takuti olehmu akan mati. Beringat kepada raja, dan ingat olehmu akan akhirat. Ya Bani Israel ni bukan semua tu jadi hunduh belaka. Umat Nabi Musa, Bani Israel yang mana mengikut Nabi Musa, beriman dengan Nabi Musa, hak tu adalah muslimin. Tapi yang paling kaum Bani Israel itu ya, hingga hilang marah. Bila tengok surat tu, dia hilang sifat marah. Ni penasihat dia, yakni diberikan segala suratan itu satu, kemudian satu hingga hilang marah. Tulis satu, hello, baca-baca, tulis pula, hello. Kena kita hello lagu tu, pakai tak ada situ. No. Dan adalah setengah daripada raja yang dahulu menyurat ia pada 3 kertas. Ni raja masa dululah. Dia tulis pada 3 helai kertas dan berkata bagi wazir. Wazir itu menteri dia. Apabila engkau lihat akan daku marah, dia beringat dah. Mu sebagai wazir, hulu balik, bila mu nampak aku ni marah, maka beri olehmu kepada aku 1 keping kertas itu. Halo bangis keping aku nak baca. Kemudian satu yang lain pula. Maka adalah di dalam kertas yang pertama apa yang dia termaktub. Innaka lasta bi ilahin. Allah, tengok dia tulis. Ada kertas dia. Mu ni bukan Tuhan aja. Ada kertas dia. Wa innaka satamutu wa ta'udu ila turabi fayakulu ba'duhu ba'da. Maknanya bahawa engkau tiada Tuhan. Raja baca sendiri tu. Dan dia juga pesan, bila aku marah, mengholah kertas kepada aku satu. Dia baca, mung ni bukan Tuhan, mung ni akan mampu, mung akan jadi tanah. Mudah-mudahan kita gitu. Dan kembali kepada tanah, dan memakan setengah, kamu akan setengah. Pula dah makan kita. Itu kertas pertama. Dan kertas yang kedua, kalau marah tu tak hilang lagi. Apa yang termaktub? Irham man fil ardi yarhamka man fis samai. Kasihani olehmu akan orang yang pada bumi. Rakyat-rakyat ni. Nascaya dikasihani akan kamu oleh orang pada langit. Orang pada langit itu malaikat lah. Malaikat-malaikat semua kasih kepada kamu. Allah Ta'ala kasih pada kamu. Dan pada kertas yang ketiga pula, kalau tak hilang marah lagi, iqdi bainan nasi bihukmillah fa innahum la yuslihuhum illa zalika. Hukumkan olehmu antara manusia dengan hukum Allah. Dia jauh sangat. Jauh. Bila jadi raja ni, mesti kena hukumkan hukum Allah, hukum syariah dah. Maka bahawasanya tiada patut akan mereka itu mereka yang demikian. Hukum Allah. Dan dikatakan orang, apabila tiada meramaikan raja di dalam kerajaannya dengan insaf, nescaya binasa negeri dengan maksiat. Bila tak ada siapa yang menasihatkan raja, akan binasa negeri itu dengan melakukan maksiat penuh. Dan akan diturunkan bala oleh Allah Ta'ala. Dan datang seorang Yahudi bagi Abdul Malik bin Marwan. Ini masa Daulah Umawi, Bani Umayyah. Maka berkata, Yahi Amiril Mu'minin. Yahudi kata, setengah daripada orang besar daripada kamu menzalimkan daku. Yahudi pergi mengayuhah kepada satu raja yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Yahudi mengayuhah katanya satu pembesar pemimpin ni daripada Westland duk menzalim dia. Maka jika insaf akan daku daripadanya,
dan rasakan kami manis adil. Kalau tuan ni buat kira dengan hani, saya pun rasa manis juga kalau tuan ni adil. Maka tidak berpaling ia kepadanya. Dia tak peduli. Tak. Jadi pemimpin Abdul Malik itu tak ada peduli perkataan yang mengayuhan oleh Yahudi tadi. Kemudian maka diulangkan perkataannya baginya kedua kalinya. Dia royak pula kali yang kedua. Maka tidak berpaling ia kepadanya. Tak peduli pula dah. Maka tak kala ada pada kali yang ketiga, maka berkata ya hi amiril mukminin. Ini kali yang ketiga ni. Kami dapat di dalam kitab Taurat yang diturunkan atas kalimillah, atas Nabi Musa alaihi salam. Kami ada jumpa oleh kitab Taurat Nabi Musa ni, hak Tuhan turun kepada Nabi Musa, bahawa seimam tiada segianya bersekutu pada menzalimkan seorang. Sebagai pemimpin tak boleh bersekutu dan boleh istirak dan berkongsi dan masuk campur untuk menzalimkan seorang rakyat. Tak boleh. Maka diangkat kepadanya. Maka jika tiada ia menghilangkan dia, maka seorang telah bersekutukan dia pada zalimnya. Dia baca lagi tak Taurat Abdul Malik bin Marwan tu dengar. Maka tak kala mendengar Abdul Malik akan perkataannya, maka terkejut ia. Bila dengar apa terkejut. Dan bangkit ia pada ketika itu juga pada orang yang menzalimkan dia. Pergi cari lalu lah. Siapa yang menzalimkan Yahudi ni? Maka diturunkan daripada memerintahkan dan dikembalikan hak Yahudi dan mengambil ia akan haknya. Atau balik. Itu mana yang adil. Yahudi masa tu Yahudi bukan learning, Yahudi yang duduk di bawah pemerintahan kerajaan Islam. Dia kena bayar hasil kepala kepada kerajaan Islam. Dia panggil semacam kafir zimmi. Sebab tu kita kena buat adil juga terhadap Yahudi pun. Allah ni lain. Dan adalah Al-Iskandar berkata, ya hamba Allah, bahwasanya Tuhan kamu Allah yang tiada Tuhan hanya ia, telah menolongkan Nuh tu Nabi Nuh alaihi salam, kemudian daripada beberapa masa, dan yang menurunkan hujan akan minuman kamu, Allah yang menurunkan. Tak kala berkehendak kamu kepadanya, dan kepadanya tempat kembali, kepada Allah lah kita akan kembali. Tak kala kekerohan, bila kita susah kita kembali kepada Allah. Demi Allah tidak sampaikan daku bahawa Allah Ta'ala kasihkan sesuatu, melainkan aku kasih akan dia, dan aku kerjakan dia hingga sampai kepada ajalku, sampai ke mati dia lah. Dan tiada sesuatu yang dibencinya, melainkan aku bencikan dia. Apa saja yang Allah Ta'ala benci, maka sesuatu itu juga aku pun benci. Dan aku jauhkan dia akan sesuatu yang Allah Ta'ala benci, hingga sampai kepada ajal. Rasanya telah dikhabarkan daku bahawa Allah Ta'ala kasih ia akan adil pada hamba-Nya, dan benci ia Allah akan zalim setengah akan setengahnya. Maka binasalah bagi orang yang zalim daripada engkau dan kerasku. Dan barang siapa yang adil daripada orang yang aku besarkan, maka hendaklah ia duduk bertelekan di dalam majlisku betapa khandaknya. Itu perkataan bagi Iskandar. Dan citanya atasku apa di khandaknya, maka tidak aku salahikan citanya. Bermula Allah Ta'ala yang membalaskan tiap-tiap seorang akan perbuatannya. Itu dia yang royak cita dan perkataan bagi Al-Iskandar. Dan kata Wali ni Wali bin Hisham bin Muawiyah. Wali bin Hisham bin Muawiyah. Bahwasanya binasa rakyat, sonya binasa wali. Bila punah pemimpin, rakyat pun akan jadi punah juga. Dan baik mereka itu rakyat dengan baik wali. Rakyat nak jadi molek dengan sebab moleknya pemimpin. Dan kata Wahab bin Munabbih,
Apabila mencita-cita wali, yakni raja-raja dengan zalim, dia tak ada buat lagi tapi cita-cita nak zalim pula. Niat karu. Ataupun dikerjakannya dengan dia. Ataupun dia buat terus lalu dah. Dimasukkan Allah kekurangan pada ahli mamlakah. Mamlakah ni negeri dah. Mamlakah ni panggil negeri yang merintah dengan secara raja. Kalau negeri yang merintah dengan cara presiden dan menteri yang tidak ada raja, dia panggil Jumhuriyah pun ada. Republik dah, merintah yang tak ada raja. Macam sebuah negara-negara hak ada raja, dia panggil negeri mamlakah. Saudi Arabia atau mamlakah. Jadi Allah Ta'ala akan masukkan kekurangan pada ahli mamlakah, pada pekan dan tanaman dan abing. Abing ni tidak abing, tapi dia tulis abing. Abing ni mana ambing susu. Kan bila kita bela kambing susu tu kan, dia besar tempat kita perah susu tu. Dia panggil ambing susu. Dan pada tiap-tiap suatu semua kurang belakang. Bila zalim oleh raja, mana rezeki pun Tuhan tarik, tanami pun Tuhan tarik, tak jadi subur. Dan pada tiap-tiap suatu semua. Dan apabila mencita-cita dengan kebajikan, cita-cita nak buat benda baik ya seorang pemimpin dan adil ataupun gemarkannya, masuk barakat pada ahli mamlakahnya. Dia barakat dia mari sendiri lah. Mana dia hubung kait dengan pemimpin besar sangat, dia panggil masalah bab barakat ahli negeri. Yang ni akan segala tempat kerajaannya pada segala yang tersebut itu. Kita tinggal pagi esok sikit insya-Allah taala. Ada lagi 23 safhah kita akan baca pagi esok dan tamat khatam pagi esok. Kata setengah pada ahli tawarikh wallahu alam. Sekarang duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal biasa. InsyaAllah besok kita akan bertemu semula pada jam 8 pagi untuk sesi yang terakhir bagi kita pada keputusan ini besok apa, dan kita akan menerima ijazah bersama Rasul insyaAllah. Siapa yang kita lagi kita buku yang disediakan masuk ke dalam yang mengajar masa lama berkajar bagi tinggal satu insyaAllah untuk kita dapatkan ijazah bersama Rasul insyaAllah. Dan sebagai jalan maka boleh kita letak tender kajar-kajar dulu kajar jenis yang itu menjadi suasana tender itu dengan secara percuma beri semangat Rasul insyaAllah. Dia berkata dua yang pertama masuk dalam level 1